wanita hari ini. Hello, selamat tengah hari. Bertemu kembali WHI siaran 23 hari bulan Ogos bersama saya Segita dan juga Jelebi. Segita Jelebi. Dia tak ladu jelebi ya? Ada ladu dan jelebi. Okey, tapi hari ini kita tukar pula sebab hari ini kita ada variasi menu yang berbeza untuk kami kongsikan bersama dengan anda penonton seperti biasa hari Selasa. Mungkin ramai juga yang dah menanti dengan pen dan kertas ataupun merakam sebenarnya antara menu-menu yang bakal kami bawakan pada hari ini. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang menu, siapa yang pagi tadi bangun lambat angkat tangan? Saya tak juga. Okay. Tapi bangun lambat disebabkan cuaca. Saya rasa mungkin ada dalam kalangan mereka sebab syok sangat tidur kan. Cuaca pun mendung, hujan di banyak kawasan. Saya rasa hujan di sekitar Sri Pentas pun hujan lebat pagi tadi. Dan sebenarnya hujan ini berlarutan daripada semalam kan. Dia hujan, dia reda sekejap, dia berhenti dan ada di beberapa kawasan daripada semalam. Contohnya di Jalan Kuching ada pokok tumbang kan. Yang mana kru kita juga semalam dalam perjalanan pulang ke Sri Pentas daripada syuting di lokasi. Bagi nampaklah keadaan pokok tumbang dan sebagainya. Dan saya kira bila bercakap tentang cuaca ini yang banyak dikongsikan di media massa dan juga di media sosial tentang bagaimana kita harus sentiasa mengetahui dan ambil tahu tentang keadaan cuaca yang berlaku di sekeliling kita. Sekarang ni kan kita ada media sosial. Segi kalau ibu-ibu ataupun ayah-ayah, nenek dan sebagainya tak tahu nak tengok perkembangan semasa melalui media sosial, mungkin anak-anak boleh kongsikan kepada ibu ayah kita. Yang mana di Instagram Map Malaysia contohnya kadang-kadang seringkali dikongsikan tentang jangkaan-jangkaan hujan yang berlaku dalam tempoh beberapa jam akan datang di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Dan mungkin di sini juga Fiza kita boleh memberikan mereka peringatan bagi mereka yang suka mungkin keluar buat hiking, cycling kan, buat aktiviti yang sedikit lasak, mungkin anda harus mengambil kira keadaan cuaca sebab susahlah kan kalau kita dah keluar untuk pergi hiking ke trekking lepas tu hujan lebat, kita tak nak benda-benda yang tidak diingin berlaku. Jadi ambil tahu keadaan cuaca, tak kisahlah apa jua aktiviti anda. Kalau nak keluar daripada office, nak balik rumah pun mungkin boleh ambil masa sedikit sebab kadang-kadang tak naklah pula stres sewaktu dalam perjalanan pulang ke rumah. Ini yang seringkali kalau orang tua dahulu dia seringkali ungkapkan perkataan sediakan payung sebelum hujan. Ini memang banyak kebenarannya yang mana kita ni sentiasa kena harus bersedia. Dan saban waktu daripada tahun ke tahun, masa ke semasa, kami di Wanita Hari ini juga seringkali mengingatkan diri kami dan juga anda penonton tentang kepentingan untuk kita sentiasa menyediakan kit kecemasan. Kit kecemasan banjir ini yang mana dalam tu kita kena letakkanlah terutama sekali kalau kita ada ahli keluarga yang mungkin tak sihat, sakit dan sebagainya, mempunyai masalah-masalah komorbid, pastikan sediakan ubat-ubatan mereka di dalam kit kecemasan tersebut. Asingkan barang-barang yang penting contohnya seperti sijil kelahiran, pasport, kad perjalanan dan sebagainya, dan isikan bekalan-bekalan makanan ringan ataupun saya lupa perkataan tu. Torchlight, lampu suluh, dan kita sediakan power bank kat dalam tu untuk kita sediakan kalau-kalaulah berlakunya banjir dan sebagainya. Penting untuk anda sediakannya dan penting juga untuk anda tahu di mana anda meletakkannya. Jangan letak di tempat yang orang kata sangat hidden. Lepas tu bila nak cari tu susah, lupa, tak tahu nak cari di mana. Okey, baik, dah bercakap mengenai cuaca yang sangat orang kata mendung, sejuk macam tu, makan mi yang sup yang panas tu memang ons lah. Sedap memang sedap. Kita awak pun makan mi sup. Betul. Tadi pagi saya bukan makan mi sup, saya makan sup. Tadi pagi waktu make up saya makan sup telur dan juga tahu kering. Cuaca sejuk, makan pula dengan sup memang sangat-sangat menyegarkan. Dan hari ini kami nak memberikan anda idea dan juga inspirasi. Kalau selalu mi kuning kat rumah tu kita goreng je. Tapi hari ini kami nak kongsikan variasi kepelbagaian menu yang boleh anda jadikan hidangan untuk seisi keluarga. Tapi sebelum tu kita lihat kompilasi video TikTok berkaitan dengan mi kuning ini. Jom kita lihat. Bau. Silakan. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia, umpama menanti di mana hilangnya cinta sehingga bulan purnama untukku berpuisi bermadah punjangga. Kemana ku cari ganti, kemana ku cari dia. You want to bamba?
You wanna G with the big boys. Now you the wrong, get it, you the wrong. Get enough to drink with a drop cup. Ha. Hey. So you see how the thing goes. I remember the day, so you wrote down the day that you fell for me. I bet it's crossed out and red, 'cause I felt you again and had ruined me. And it haunts me again, realizing the pain that I put you through. It's all my mistakes, yeah, it's all my mistakes. Itu dia idea dan juga inspirasi variasi pelbagai menu mi yang mungkin dapat juga anda jadikan hidangan seisi keluarga. Cakap tentang mi kuning ni, kadang-kadang kebiasaannya ramai dalam kalangan ibu-ibu yang memang simpan stok mi kuning ni kat rumah. Sebab senanglah kalau tiba-tiba orang datang, jiran datang ke, sedaga datang ke, mak mentua datang ke, kita boleh goreng je. Goreng dengan lauk-lauk ataupun goreng kosong. Tapi hari ini, kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu popular lah mi kuning ni. Kita bersama dengan Chef Asma. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Aha, Chef. Okey, hari ini Chef, saya nak kongsikan satu lagi menu yang ini mungkin menjadi kegemaran sebilangan dalam kalangan penonton-penonton kita, iaitu mi rebus tulang. Betul? Ya, betul. Hari ini saya tengah buat mi rebus tulang ya. Okey. Sekarang ni tengah menumislah ni. Bahan-bahannya tadi adalah minyak Lepas tu bahan kisar adalah bawang putih, bawang merah, halia, serai sikit jadi kita tumis dia sehingga naik orang kata naik minyak atau aroma dia dah orang kata dah ada bau barulah paste kita tu sedap. Okey. Nampak dia dah naik minyak dah ni, dah pecah minyak dah pecah minyak sikit. Okey. Lepas tu yang ni adalah bahan-bahan ketuk sikit ni, serai bagi lagi sedap bagi wanginya bau dia, Chef, dan naik bau. Halia ketuk dan lengkuas diketuk dan asam keping ataupun asam gelugur ya. Letak sikit asam keping. Asam keping sikit kan nak rasa masam-masam sikit kan. Okey, selepas tu kita masukkan ini adalah udang kering. Udang kering yang saya dah dikisar. Udang kering lebih sikit tak apa, lagi rasa sedap lagi. Bagi lemak Chef. Ya, masukkan udang kering. Okey, tumis dia hingga orang kata naik minyak sikit. Disebabkan hari ni kita sekejap je kan. Jadi saya sebenarnya dah tumis daripada rumah sekejap tadi kan bagi dia naiklah. Lagi dia minyak ya. Chef nak tanya juga, mungkin penonton-penonton nak tanya, kalau cakap tentang mi rebus tulang ni kan, tulang ni kita memang kena rebus asing-asing ke ataupun kita boleh masuk naikkan sekali dengan kita punya paste tu? Okey, kalau kita nak cepat sebab tulang ni kan lambat emput, elok kita rebuskan asing dulu. Sebab apa kita rebuskan asing dulu ni, kita dalam rebusan tulang ni kita masukkanlah serai ketuk ni, serai, halia kita ketuk dan lengkuas dan sedikit bawang putih lah. Jadi apabila kita dah rebus tulang ni, aroma dia makin naik. Jadi masa kita buat kuah sekejap je lah. Orang kata benda ni senang sebab air rebusan ni kita boleh simpan lama tau, berbulan-bulan dalam peti sejuk beku tu freezer tu kan. Nak guna je terus buat. Alright, Chef. Saya nak tanya soalan ni dekat Chef. Saya kira kalau cakap tentang mi kuning ni mungkin ramai juga dalam kalangan penonton yang tanya, sebab kalau kita tahu ada dalam kalangan pembuatan mi kuning ni menggunakan asid borik dan sebagainya kan. Tapi kadang-kadang bila makan tu kalau cuci tak bersih dan sebagainya, dia ada rasa kapur ataupun pahit. Ada tak sebarang tips Chef bagaimana kita nak pastikan mi kuning yang kita nak masak ataupun kita makan ni tak ada rasa kelat ataupun rasa kapur tu? Okey, ni sebenarnya kalau mi kuning ni tujuan kita masukkan benda-benda tu adalah nak bagi kenyal dan tahan lama sedikit kalau katakanlah kalau kita nak buat tak letak kapur pun tak ada masalah pun sebab kita just letak kunyit je pun tak ada masalah kalau kita buat sendiri. Tapi kalau kita beli of course memang ada kapur. Jadi saya biasanya akan rendamkan dengan air suam biasalah ya. Dia rendamkan dengan air suam dan sikit saya akan perahkan sedikit limau kasturi ataupun limau nipis nak hilangkan bau, dia punya bau kapur sedikit sajalah, jangan banyak ya. Sikit saja. Maksudnya masa kita cuci tu kita perah sikit je. Perahkan sikit air limau. Okey, nak bagi hilangkan rasa kapur tu. Okey, ini tips daripada Chef Asma. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang mungkin nak tahu kan cara untuk hilangkan rasa ataupun bau kapur tu. Okey, sekarang kita nak masukkan apa, Chef? Tadi saya dah masukkan cili kering sebab kalau kita rasa nak pedas sikit dalam mi rebus kita boleh letakkan cili kering sedikit dan kita masukkan rempah kari. Okey, kalau tengok di sini tumisan ni saya dah tumis siap-siap daripada rumah supaya sebab nak cepat kan. Okey, saya masukkan rempah kari sikit. Resepi nanti saya akan share di dalam FB Chef Asma Kitchenware ya. Chef, saya baru tahu rupanya kalau kita masak mi rebus ni kita memang gunakan rempah mi kari, Chef
Serbuk kari sedikit. Serbuk kari. Sedikit sahaja nak bagi menaikkan aroma dia. Sedikit jangan banyak ya. Nanti terasa macam mi kari pula kan. Lebih kurang dalam 1 sudu macam tu lah ya. Sikit je ya. Lepas tu kita masukkan tauco. Tauco ni nak bagi rasa lemak, ada rasa masam-masam sikit ya. Masukkan tauco. Ini saya buat ni apa Johor punya versi. Kalau kata utara mungkin dia tak letak tauco. Lain sikit lah. Lain negeri lain lah. Sikit lah. Tapi mi rebus juga kan. Okey, sekarang kita dah boleh masukkan tulang. Kita masukkan tulang lah. Saya ada asisten hari ni. Asisten. Suaminya ya. Suami saya. Okey, kita masukkan dengan kuah-kuah yang kita dah rebus tadi tu. Baik-baik Okey, Chef, kalau cakap tentang mi rebus ni kan Chef, kadang-kadang orang tak tahu tau kalau kita nak buat mi ni kadang-kadang sesuai untuk dijadikan hidangan waktu bila orang datang secara mengejut dan sebagainya kan Chef. Okey, bila waktu terbaik untuk kita hidangkanlah mi rebus ni? Okey, mi rebus ni biasanya kalau kita makan high tea petang-petang sikit kan. Okey. Tapi ada setengah juga orang bahkan breakfast juga pun kan. Ikut tempat lah ataupun ikut cita kan? rasa masing-masing Nak makan breakfast pun boleh tapi lebih sesuai kalau kita jadikan hidangan untuk minum petang ya Chef. Okey, ini hidangan yang ataupun yang Chef dah siap-siapkan ni. Sekejap ini saya masukkan semua dulu Ada gula melaka. Lepas tu ini adalah pemekat dia adalah ubi kledik yang kita kisar. Inilah orang kata bahan rahsia tu kan. Lepas tu dah tak ada dah masuk gula dengan garam. Ingat garam jangan letak lagi ya sebab dalam tauco dia masih. Ada udang kering pun tadi kan. Okey, dah siap. Tunggulah dia pekat. Okey, settle. Chef, bila kita cakap tentang hiasan ni, orang kata ini pun penting juga. Saya tengok ni yang menarik perhatian saya. Dia macam keropok tapi ada ikan bilis. Ini mesti Chef buat sendiri. Keropok apa kruk-kruk. So kita boleh letak ikan bilis ataupun udang kering ya. Udang kering dia macam rempeyek jugalah ya. Dia macam kita kalau sebelah selatan kan biasanya kita ada keropok ni lah kan. Dalam ni ada udang kering ya. Ada udang kering sebenarnya dalam ni. Jadi lepas tu kita akan hidangkan sekali macam ni lah ya sebab ini kuah ni dah siap. Saya bawa daripada rumah yang ni dah siap ya kita buat tadi. Kita mana-mana pun boleh ya. Mana-mana pun boleh. Okey, sambil-sambil tu Chef. Sambil-sambil Chef nak letakkan kuah tu kan bagi penonton yang nak tahu resepi dan juga mungkin nak tanya, nak belajar ataupun nak tahu apa lagi antara hidangan-hidangan yang kebiasaannya dihidangkan oleh Chef Asma ni, mungkin ada media sosial yang boleh dikongsikan. Okey, boleh layari Chef Asma Kitchenware. Selalu saya akan sharekan resepi dalam Chef Asma Kitchenware ya. Dan hari ini kita menggunakan menggunakan multi cooker ya. Senang periuk elektrik lah. Okey, ini mi rebus tulang yang dah pun siap. Kita letakkan hiasan-hiasannya lah. Orang putih kata condiments, orang kita kata hiasan. Okey, sambil-sambil kami nak menikmati hidangan mi rebus tulang ini, kita nak berehat dahulu seketika. Terima kasih Chef. Okey. Selepas ni ada banyak lagi menu-menu mi yang nak kami kongsikan bersama dengan anda, antaranya mi kicap dan pelbagai lagi mi. Jadi sambil saya nak menikmati hidangan mi rebus tulang ini, anda semua jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan sebelum kita ke menu seterusnya ni saya nak bacakan komen di Facebook. Zahid Paan berkata mesti perut korang dilanda gempa bumi 10 magnitude. Zahid, saya rasa perut awak yang dilanda gempa bumi. Zahid, tengok masakan di WHI hari ini dan seterusnya kami nak kongsikan mi kicap Ipoh. Kita bersama dengan Ashraf dan juga Lin daripada Ipoh. Datangnya daripada Ipoh tau. Terima kasih bersama kami di WHI. Okey, Ashraf, bila cakap pasal mi kicap ni, dia macam bunyinya macam mudah je. Mi kicap je kot kan. Tapi awak punya mi kicap ni lain. Kena masak mi kicap tu ada rempah ya. Boleh awak kongsikan ni Lin dah tengah masak dah ni. So mula-mula kita tumis bahan-bahan dulu. Bawang putih, bawang, daun kari dengan serai kat situ. Baik. Lepas tu bila dah garing kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis dia yang ikan bilis besar. Saya cakap ikan bilis awak nama macam ikan masin lah. Saya suka saya memang pakai ikan bilis yang besar-besar ni supaya dia ada rasa lemak-lemak sikit. Tapi kalau nak guna ikan bilis yang biasa yang kecil-kecil tu pun boleh lah. Boleh, tak ada masalah. Tapi lagi sedap yang ni lah. Okey. Ada nama ke ikan bilis ni? Ikan bilis tamban. Ikan bilis tamban. Okey, baik. Jadi masak ni semua tumislah dulu. Tumis dulu bagi dia garing. Lepas tu kita boleh masuk dah cili tu. Cili tu cili apa? Cili kita buat sendiri yang kisar. Cili merah. Memang homemade.
Oh, okey. Kalau mereka penonton nak buat kat rumah guna cili apa? Cili pun boleh. Okey, beli je lah yang ready made pun boleh lah, tak kisah. Boleh juga. Okey. Tapi kan kicap, bila mi kicap ni bukan ke rasa dia tak sepatutnya pedas ke macam mana bila dah masukkan cili rempah ni? Bila kalau tak nak pedas kita boleh kurangkan kuantiti cili tu. So kalau nak yang mana yang suka spicy tu boleh letak extra cili lah. Okey. Ni serbuk apa ni? Serbuk kari ke? Serbuk kari. Serbuk kari. Okey, baik. Lepas tu bila dah masuk serbuk kari tu bolehlah letak air sikit-sikit. Air sikit-sikit. Macam mana cara cakap? Sikit-sikit. Okey, tapi Ashraf sambil-sambil tu nak tanya juga. Ashraf dah berapa lama Ashraf jual mi kicap ataupun menjalankan perniagaan makanan ni? Saya ambil alih daripada mak saya 2013. 2013. Ini family punya bisnes turun-temurun daripada arwah atuk 1972. Wow, 1972. Jadi memang orang yang tahu bisnes awak ataupun perniagaan awak memang tahulah. Memang tahu dekat Ipoh memang ada regular lah. Ada regular sendiri. Okey, baik. Dan Ashraf, untuk mi kicap ni orang kan dia ada kombinasi dia tersendiri. Yang ni ada sup, yang ni ada kari. Mungkin Ashraf boleh terangkan apa keistimewaannya lah, sebab biasanya mi kicap dia makan dengan sup je. Tapi yang ni ada kari. So dekat sini dekat kedai saya customer boleh pilih sama ada nak kuah kari ataupun kuah sup. Setengah orang tapi memang regular dekat kedai memang pilih kuah kari lah. Kuah kari ya? Saya tak pernah makan mi kicap dengan kari sebenarnya, tapi hari ni lain sikitlah. Tapi kebanyakannya suka yang ada kari. Okey, dalam dia ada apa? Sebab sini kalau kita lihat mi kicap ni ada kerang. Lepas tu ni pucuk yang pucuk digoreng lah. Okey, sama, dua-dua sama. Tapi dalam dia punya kari dan sup apa perbezaan dia? Sama je. Cuma kuah dia berbeza. Fishball pula kita boleh choose lah kat kedai nanti. Banyak tau dia letak dalam ni. Cuba kita tunjuk kat kamera. Ada fishball. Ada apa lagi tu? Ada fish cake, ada ikan parang, ada tofu. Wow. Ada fishball putih. Okey. Kalau satu set macam ni berapa, Ashraf? Depends. Kalau yang ni boleh pergi sampai RM15. Okey, sekali lah satu set. Tapi kalau orang yang tak nak sup ke apa, boleh je lah. Boleh yang macam ni je pun boleh. Tak masalah. Okey, yang ni apa pula? Yang ni miso. Oh, miso. Okey, kalau yang tak nak makan mi kicap, bolehlah terus beli mi sup. Dan selain daripada menu-menu ni, ada apa lagi, Ashraf? Ada mi kari, kuotiao kari. Kita pun ada kuotiao, ada bihun, ada Maggi, ada yumi, ada wonton. Okey, sekarang terasa gempa bumi magnitude 10 kat dalam perut saya. Okey, Ashraf, di manakah lokasi gerai ke restoran? Gerai. Gerai. Di manakah lokasi gerai dan laman IG-nya? Gerai saya terletak dekat betul-betul Pekan Ipoh, sebelum sampai UTC Perak. Okey, baik. Ada lagi yang nak kongsikan? Lokasinya dah okey dah. Dan laman IG-nya? Laman IG-nya Mi Daud Mak Jasak. Mi Daud Mak Jasak. Memang regular customer tahu, tapi hari ini mereka tutup sebab Ashraf dan Lin di sini tak cukup orang ya. Okey, tadi saya lihat Lin dah masukkan apa tu? Kicap pekat. Kicap pekat, betul. Kicap pekat. Kalau dah habis, ni dah habis ke macam mana? Belum lagi. Nak masukkan santan. Oh, santan. Oh, lain awak punya lain sikit. Producer saya kata macam masak sambal tumis. Oh, tak. Okey. Dah siap ni, masukkan santan. Bila dah siap yang tu, letak kicap tadi, last sekali baru masukkan santan. Okey. Lepas tu bila nak kita ambil kuah tu, gaul dengan mi. Dengan mi boleh jadi macam ni. Lain. Mungkin penonton, anda boleh cubalah resepi mi kicap Ipoh ni. Ini memang famous kat Ipoh je? Ipoh je. Setakat ni saya, kat KL pun ada tapi tak samalah dengan tak samalah. Dia kalau Ipoh lah. Okey, baik. Terima kasih Ashraf dan juga Lin. Kalau anda nak mencuba, boleh mencubanya di Ipoh, di mana tadi? Mi goreng? Mi Daud Mak Jasak. Mi Daud Mak Jasak. Dan kami nak juga tahu apa antara menu kegemaran orang ramai yang berkaitan dengan mi kuning ni. Jadi jom kita dengarkan pendapat mereka. Okey, sebelum tu kita bersama dengan Fiza. Ada menu yang cukup menarik bersama dengan Fiza. Okey, tadi kita dah kongsikan resepi mi rebus tulang. Kita dah kongsikan resepi mi kicap yang dimakan dengan sup dan juga kari. Ini kami nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang nak tahu resepi bagaimana cara nak buat mi kari yang tak pekat, tak cair sangat. Kita nak kongsikan resepi mi kari hari ini bersama dengan dua orang ni, Hafifi dan juga Ain daripada Dapur Darurat. Apa khabar kedua-duanya? Ya, baik Kak. Okey, tapi sebelum tu nak kongsikan
kongsikanlah tentang kita punya menu ni. Kenapa namanya darurat tu? Dapur darurat. Ramai yang tanya kenapa nama dapur darurat, Sebenarnya kita tercetus dapur darurat tu daripada COVID. Masa PKP. Masa PKP. Okey, buat perniagaan daripada PKP lah. Okey. Tapi nak tahu lah, ada banyak resepi ataupun menu, ada kuih tiaw, ada mi hun. Tapi kenapa pilih mi kuning ataupun mi kari ni dijadikan menu untuk dijual? Sebenarnya saya ni saya tak pernah makan mi. Daripada lahir tak makan mi. Serius ah? Ya, betul. Okay. Tiba-tiba wife dia buat mi kari, dia makan apa semua. Saya tiba-tiba jadi rasa nak. Okey, sedap. Maksudnya air tangan isteri ni sedap lah tu. Ya, betul. Okey. Lepas pada tu kita boleh jual ni. Okey. Tapi kalau cakap tentang mi kari ni, ada pelbagai jenis mi kari kan, dari betul. segi kuahnya lah. Ya, betul. Ada orang yang buat cair, ada orang buat pekat, ada orang yang dia menggunakan pelbagai bahan-bahan dalamnya. Ada udang kering, ada udang, ada kerang dan sebagainya. Tapi kalau Ain dan juga Hafifi, resepi ini menggunakan resepi macam mana? Resepi turun-temurun ke? Daripada utara ke, selatan ke, nyonya ke, macam mana? Resepi ni daripada mak lah. Jadi kan mom ni macam mak dia cakap kalau kata kita nak berniaga apa-apa, kata masak macam kita nak makan. Okey. So kata daripada segi bahan tu mak cakap jangan kedekut apa semua macam tu lah, kiranya kita adalah dia punya petua-petua dia. Okey, apa yang kita hidangkan dekat rumah itu jugalah yang kita jual kalau kita nak berniaga ni kan, untuk kita sama-sama mendapat keberkatan juga insya-Allah. Okey, Ain dah masukkan beberapa bahan, dah tumis tu. Nak tanyalah juga sebenarnya kan Hafifi. Apa beza dia kalau kita buat kuah kari yang kita nak macam kari ayam, kari ikan tu kan, dengan kuah mi kari ni, ada tak beza dia? Rempah dia. Daripada rempah kita kena guna macam mi kari ni kita akan guna rempah daging lah. Kalau kata kita guna rempah yang jenis ikan punya, dia akan lain rasa dia. Macam tu. Okey. Kalau kita lihat ada setengah orang dia kalau buat kuah, dia campur semua bahan-bahan dekat dalam, fish cake, fish ball, udang, kerang dan sebagainya kan. Tapi untuk resepi anda ni bagaimana? Adakah asingkan atau kita campur kat dalam tu? Kita asingkan. Sebab kita asingkan, first kita nak jaga kualiti makanan. Sekarang ni orang dia macam kami online punya food. So dia beli mungkin maybe dia beli tengah hari, malam dia boleh makan lagi macam tu. So kita akan kualiti makanan tu kita akan jaga. Okey, sebab itulah diasingkan. Okey, betul. tadi Chef Asma dia dah kongsikan tips tau. Dia kata kalau nak elakkan rasa kapur dekat mi tu, dia akan perahkan sikit limau. Tapi untuk anda ada tak cara ataupun tips lain yang mungkin digunakan? Sebab kadang-kadang orang ni dia takut nak makan mi kuning. Saya pun betul. Sebenarnya mi kuning ni saya makan kalau digoreng saja. Tapi kalau dia jadi mi kuah saya tak makan. Kecuali macam saya rasa dia tu okey baru saya makan. Jadi ada tak cara-cara untuk kita menghilangkan bau ataupun rasa kapur tu? Ya, ada. Okay. Kalau ini tips petua daripada dapur darurat lah. Masa kita nak basuh mi tu, kita basuh bersama dengan gula. Tadi Chef guna limau, awak guna gula. Okey. Basuh dengan gula, kemudian basuh dengan gula, kita gaul sekali dengan gula, rendam sekali macam tu. Lepas tu baru kita toastkan. Okey. Macam tu. Alright. Okey, sambil kita nak tengok Ain siapkan kuah kita, kalau kita kongsikan di kaca TV sekarang ni ada pelbagai jenis mi kari. Okey, mungkin boleh kongsikan berapa jenis mi kari yang ada sebenarnya? Okey, kita ada kalau ikut 4 jenis. Okey. First mi kari udang. Okey. Lepas tu udang galang lepas tu kita akan ada mi kari kerang, mi kari ayam dan juga mi kari campur. Mi kari campur tu semualah. Kepelbagaian fauna semua. Dalam tu ada udang, ada kerang macam-macam ada. Okey, dari segi harganya pula macam mana? Adakah berbeza ke? Boleh request kalau boleh tak kalau orang tu request dia nak mi kari vegetarian? Vegetarian ada. Sebelum ni pun kita ada buat sebab kebanyakan customer daripada dapur darurat juga ramai yang Chinese. So dia kata macam Baba Nyonya punya style mi kari dia kata gitu. Jadi kuah dia jadi tak ada letak apa-apa lah. So kuah dia kita tak adalah letak macam portion ayam, udang kering semua tak adalah. Udang kering tak adalah. Okey. Jadi boleh. Alhamdulillah still sama rasa dia. Okey. Itu yang paling penting sekali kan. Kita ni saya tak tahulah kan, tapi ada setengah orang kalau makan mi kari dia memang suka kuah yang sebegini. Kalau boleh kita kongsikan, tunjuk ni kuahnya tak terlalu pekat dan dia ada cair
cair-cair sikit kan, supaya boleh dihirup, tak terlalu berlemak, betul tak? Okey, jadi mungkin boleh kongsikanlah juga kalau mungkin penonton-penonton teringin ataupun teruja terliur kan nak order, nak masak tak sempat nak beli barang ni. Nak order untuk anak-anak mungkin kalau boleh dikongsikan media sosialnya bersama dengan mereka. Dapur Darurat. Dapur Darurat, Facebook Dapur Darurat, Instagram Dapur Darurat. Lepas tu boleh juga WhatsApp kita di 017-416-1102. Okey, nak tanya juga ni order ni boleh order last minute ke atau beberapa hari sebelum ke macam mana? Kalau boleh kita suggestkan untuk order lebih awal lah. Macam tu. Kita ada jugalah kalau kata untuk slot untuk esok tu masih Niha, kita akan terima order untuk. Saya nak rasa, saya tak tahu nak rasa yang mana. Sambil Hafifi nak sediakan untuk saya rasa. Kita dah kongsi 3 menu. Tapi ini menu yang wajib, menu yang biasa kalau hari raya saudara nak datang ketang-ketang cari mi kuning kat dalam peti ais, kita goreng. Kita nak kongsikan resepi mi goreng Mama. Kita nak kongsikan resepi menu ini bersama dengan Sugita. Sambil saya nak makan mi kari apa ni? Mi kari kerang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Sugi. Ini Rohana Mansur berkata, saya suka mi goreng Mama yang letak kuah kacang dan cucur udang. Okey Rohana, kami terdengar bisikan hati awak. Okey, hari ini kita bersama dengan Mir Azfar Ali dan juga rakannya Khairul untuk berkongsi resepi ataupun menu mi goreng Mama ni. Ali panggil Ali boleh? Ali. Okey Ali, mi goreng Mama ni macam Fiza katakan tadi lah, wajib adalah di mana-mana pun orang mesti nak kan? Okey, jadi Ali boleh kongsikan keistimewaan mi goreng Mama awak ni. Okey, so yang special dekat mi goreng Mama kita ni, kita memang akan ada cucur, ada tahu dengan ubi lah. Dia wajib kalau mi goreng Mama mesti ada kentang. Ubi kentang tu wajib dengan cucur udang tu kan. Okey. The most special thing is kita punya paste lah. Paste kita buat sendiri. Okey, apa yang membuatkannya sangat special? Ada rahsia di sebaliknya ke? Okey, apa antara rahsia yang boleh dikongsikan? Dalam paste kita ni, kita ada garam gula lah. Garam gula biasa, ada kecap, cili kering kita akan blend dulu lah. Kita akan blend dulu. Ada bawang putih dengan bawang merah. Itu sebab awak rajin buat paste kan. Kalau orang yang nak goreng cepat tu dia tak adalah macam nak buat paste, dia beli je paste yang dah siap ataupun dia blender sendiri. Okey, dan katanya Ali tahun lepas baru bermula perniagaan menjual mi goreng. Mungkin Ali boleh kongsikan bagaimana bermulanya dan kenapa memilih untuk menjual mi goreng Mama. Saya nak jual mi goreng ni sebab ini adalah resepi turun-temurun kita orang. Okey, baik. Family punya resepi. Okey. Dan sebenarnya awak start ni pun sebab awak kehilangan pekerjaan masa tu ya, saya dengan kawan saya kehilangan pekerjaan waktu PKP. Baguslah awak berdua ni dan anda menjual sebenarnya dekat je dengan Sri Pentas kan di TTDI tu. Area tu tak ramai ke yang jual mi goreng Mama? Tak ramai. Yang kalau ada pun kedai Mama lah. Okey, nampaknya Khairul dah siap menggoreng ke tu? Ali, dah siap ke tu? Almost siap. Okey, dalam sehari biasanya berapa bungkus yang awak jual? Buat masa sekarang dalam 30 hingga 40 pinggan lah satu hari. Okey, baik. Ada mi goreng Mama yang ada sotong, ada kuah lain ke? Ada tak variasi mi goreng Mama awak ke yang ni je standard awak jual? Ini memang standard kita. Okey. Tapi dalam masa yang akan datang kita akan tambahlah menu kita. Okey, wow, Khairul awak punya gaya tu ada. Cara dia tuang minyak tu saya nampak tadi. Okey, ini kita masukkan telur dan sedikit lagi cilinya sebelum Khairul menghidangkan mi goreng Mama yang panas ini. Terbatuk saya. Itu memang nampak, memang kalau terbatuk memang ons lah nama dia bila makan nanti. Dan Ali, selain daripada cili dan kentang, cucur tu, sebenarnya sebenarnya cucur tu sendiri memainkan peranan yang penting. Sebab kalau cucur tu tak sedap memang tak kena kan. Jadi cucur tu memang resepi awak cuba berapa kali baru dapat yang betul ke macam mana? Kita untuk nak finalize kan kita punya resepi ni ambil masa dalam 3 bulan lah. Kita R&D almost every week and every day lah. Before tu awak start menjual ni awak pandai masak tak? Saya ambil kursus memasak 4 tahun. Wow, Ali. Memang orang kata mi goreng Mama ni harus dicuba sebab awak pun ada background memasak, awak pun bercuba buat banyak R&D dah juga boleh dikatakan kan. Okey, ni dah siap dah Khairul nak hidangkan. Kita tengok bila Khairul hidangkan secara panas itu dan sambil-sambil Khairul hidangkan, Ali kongsikan laman Instagram dan lokasi gerai awak. Okey, kita punya Instagram adalah
migorengmamak.ali dekat Instagram. Dan kita ada satu social media aja. Saya berniaga di depan Shell Taman Tun. Di tapak parking menggunakan kemah. Okey. Dan tadi kan Khairul taburkan kacang tanah tu. Saya nak kongsikan bersama anda yang tadi Ali kata dia buatnya asing sebab ada orang tak makan kacang. Yalah, ada orang alergi kan. Jadi dia tak guna kuah kacang. Bagus awak punya orang kata thoughtful lah dalam bahasa Inggeris. Orang kata limau ni pasti harus diletakkan, Khairul. Okey, lepas ni kita akan bagi siapa-siapa yang nak cuba anda di rumah. Saya ambil bau bagi pihak anda. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Dahsyat. Cepat dia. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Okey, tadi dah masak-masak dan sekarang ni kami nak kongsikan sesuatu yang cukup menarik dan kami perlukan perhatian anda untuk segmen ini. Seperti mana yang kita tahu, tahun ini Malaysia, negara kita Malaysia akan meraihkan tahun kemerdekaan yang ke-65 dan walaupun Malaysia telah melangkah jauh dalam aspek kemajuan dan digitalisasi dalam jangka masa ini, namun kesenangan yang dibawa dan kemajuan teknologi telah menyebabkan ramai juga lebih sedentari dan kurang aktif. Dan dalam tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, Malaysia dilaporkan mempunyai kadar ataupun jumlah obesiti tertinggi berbanding negara Asia yang lain, di mana 50.1% daripada populasi dewasa dilaporkan mengalami berat badan berlebihan, iaitu 30.4%, atau obes sebanyak 19.7%. Wow. Jadi kita perlu bertindak segera untuk menggalakkan semua rakyat Malaysia agar menjadi lebih aktif dan mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat, kerana obesiti boleh mengakibatkan pelbagai masalah kesihatan lain seperti kencing manis, seperti mana kita tahu, diabetes dan juga penyakit jantung. Baik, dan hari ini kita ada seorang yang cukup istimewa yang akan berkongsi lebih lanjut untuk mendorong kita semua supaya kita lebih aktif di bulan kemerdekaan ini. Bersama kita adalah Cik Tan Chia Yee selaku penolong pengurus Jacobs Malaysia. Dan produk Jacobs ni sememangnya seperti mana yang anda juga mungkin dah tahu, dikenali ramai, termasuk cracker dan baru-baru ini baked crisps, dan merupakan jenama warisan yang menggalakkan orang ramai untuk eat good, feel good and be better every day. Okey, Cik Tan Chia Yee, sihat Cik Tan? Ya, saya. Panggil awak Cik Yee boleh? Yes, ya? Okey, baik Cik Yee. Kalau saya lihat di hadapan ni sememangnya sudah ada produk Jacobs. Tapi sebelum itu, kita nak tahu bagaimanakah Jacobs akan membantu rakyat Malaysia memerangi trend obesiti ini. Seperti yang diperkenalkan tadi, Jacobs memang berhasrat untuk menggalakkan orang ramai untuk eat good, feel good dan be better every day. Baik. So, sejak kelahiran Jacobs di Malaysia, 69 tahun dulu, kami memang berpegang teguh kepada prinsip dan juga dua main thing, iaitu gaya hidup yang aktif secara fizikal dan juga amalan pemakanan yang sihat. Baik. So yang mungkin diingati orang ramai adalah walk of life beberapa tahun dulu, ataupun langkah kebaikan 64 sempena mereka tahun dulu. So kedua kempen ini memang bertujuan untuk menginspirasikan orang ramai untuk bergerak ataupun kekal aktif. Okey, faham. Jadi bersempena dengan tahun kemerdekaan yang ke-65 tahun ini, apakah rancangan Jacobs untuk tahun 2022 ni? Tahun ini kami telah menambah baik ataupun upgrade rancangan kami melalui langkah kebaikan 65. Walaupun misinya masih kekal, iaitu menginspirasikan orang untuk menambahkan langkah mereka, namun kami memang berhasrat lebih ramai orang boleh mulakan ataupun meneruskan perubahan yang kecil, namun berkekalan, supaya mereka lebih bertumpu kepada kesihatan dan juga kesejahteraan mereka. So sebagai insentif, tahun ini peserta mempunyai chance untuk memenangi hadiah yang lumayan sebanyak RM50,000 Malaysia. And then kami ada menawarkan hadiah utama kepada peserta yang mencapai jumlah langkah tertinggi dan juga cabutan bertuah setiap minggu kepada peserta yang mencapai at least 15,000 steps setiap minggu. Hadiah-hadiah yang ditawarkan agak menarik seperti voucher alat sukan, smartwatch dan juga sports package dan lain-lain lagi. Jadi kepada
setiap rakyat Malaysia sertailah kempen ini dan berpeluang untuk memenangi hadiah yang lumayan. Bagi mereka yang belum lagi mendapatkan motivasinya, ini adalah motivasi untuk anda bermula. Seperti yang Cahayi katakan tadi, kita harus bermula secara kecilan dahululah. Okey, baik. Dan Cahayi, antara aspek-aspek lain yang boleh diharapkan melalui kempen ini, mungkin awak boleh kongsikan itu juga. Okey, tahun ini kami ada menyediakan satu laman web yang khas. So peserta boleh mengumpulkan langkah mereka melalui Google Fit, aplikasi Google Fit, dan submit stats anda kepada laman web ini. Okey. So this year kami juga akan bekerjasama dengan kelab sukan dan juga NGO untuk menjayakan kempen ini. Okey, baik. Jadi, tapi mudah sahajalah kalau nak membuat prosesnya untuk mudah melalui sahaja. laman web dan sebagainya. Mudah Okey, sahaja. sangat mudah, jadi anda boleh mencubanya. Dan melalui kempen ini juga pastinya ada objektif yang ingin dicapai. Jadi apakah yang diharapkan oleh anda? Dalam jangka masa yang terdekat, iaitu short term wise, kami ingin mencapai 10 juta langkah. Dan kami memerlukan sokongan setiap rakyat untuk mencapai hasrat ini. Apabila sasaran 10 juta langkah dicapai, Jacobs akan menyalurkan RM25,000 Malaysia kepada Nutrition Society of Malaysia ataupun NSM. So NGO ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran ataupun pengetahuan orang ramai terhadap amalan pemakanan yang sihat. Faham? So secara keseluruhan, Jacobs memang berhasrat untuk menggalakkan lebih banyak orang untuk bertumpu kepada kesihatan dan well-being anda. Okey, baik Cahayi, yang mungkin ada yang sedang menonton sekarang sudah mendapat motivasi dan ingin mengetahui bagaimana boleh mereka menyertai kempen 65 langkah ini. Senang sahaja. Penonton boleh melayari laman web Jacobs Make the Good Move My /submission ataupun just scan the QR code yang dipaparkan di skrin sekarang untuk mendaftar dan juga menyumbangkan langkah anda. Ingat tahu, kami ada menawarkan hadiah worth RM50,000. Ya, banyak tu. So, sertailah kempen sekarang dan mencapai 10 juta langkah bersama. Okey, baik, mudah saja seperti yang telah dikongsikan oleh Cik Cahayi. Terima kasih Cik Cahayi dan Jacobs Malaysia atas kongsian info yang amat-amat bermanfaat itu tadi. Dan jangan lupa sertai kempen Langkah Kebaikan 65 yang akan berterusan sepanjang bulan Ogos dan juga September. Eat good, feel good and be better every day. Terima kasih sekali lagi Cik Cahayi. Dan anda di rumah, Fiza ada lagi resepi mi goreng untuk dikongsikan bersama dengan anda. Silakan Fiza. Kita dah ke Johor, kita dah pergi Perak, kita dah ke Selangor. Sekarang nak bawa anda terbang pula ke Semporna Sabah. Ini kami nak bawakan menu mi basah Sabah. Betul ke? Betul. Okey, kita bersama dengan Puan Fatimah Saleh ini dari Ikan Bakar Semporna yang nak kongsi. Saya pertama kali dengar menu mi basah Sabah. Okey, kita kongsikanlah sikit apa perbezaannya mi basah ni. Okey. Mi basah ni memang kita khas dari kita, mi dia memang lain. Okey. Mi dia memang dia tak ada kapur. Mi dia memang tepung dia kental. So kita buat hari ni kita buat mi basah seafood. Kalau seafood tu dia memang betul-betul seafood. Kita ada isi ikan, kita ada udang, kita ada sotong, lepas tu sayur kita guna sawi saja. Okey. Ikan pun ini adalah ikan isi ikan kerapu. Ikan kerapu mahal-mahal bahannya tu sedap-sedap. Okey, kita nak cerita pasal mi dulu. Ini yang menarik perhatian saya sebab kalau kita tengok mi ini dengan mi kuning yang biasa, sebenarnya teksturnya adalah berbeza. Yang ini nampak lebih kesat macam tu kan? Dia lebih tebal dan dia kenyal. Okey, kalau macam mi ni di sini kita boleh dapatkan dekat mana ni? Tak ada. Kita memang bawa khas daripada Semporna. Wow. Memang ni naik kapal terbang naik belon ni. Nak buat mi basah ni kalau kita pakai mi yang ada yang kita beli dekat sini, sebab dia ada kapur, dia tak jadi. Rasa dia akan lain. Betul lah. Ini mengimbas kenangan saya bila pergi ke Semporna ni. Saya memang suka sangat di Semporna ni sebab ada makanan-makanan seafood yang fresh dan sebagainya kan. Tapi kalau kita lihat cara masaknya ni tadi kan, kalau kat sini macam ada lebih kurang mi kungfu. Ya, betul. Betul tu? Ya, betul. Okey. Ini adalah resepi memang daripada keluarga ke, turun-temurun ke macam mana? Tak, memang dekat Sabah tu kalau kita cakap mi basah tu memang inilah style dia.
maknanya kalau kita nak order mi basah dekat Sabah, dia akan jadi macam ni? Ya, betul. Kalau macam dekat KL ni, kalau kita mi basah, dia bergoreng, cuma dia berkuah sikit. Berkuah, ada kicap dan sebagainya kan? Ini warnanya pun begitu saja. Betul. Okey, kebiasaannya, yang ini saya nak tunjuk jugalah kepada penonton. Kalau kita buat mi goreng, kita dah goreng bahan-bahan dia dengan cili, dengan bawang dan sebagainya, kita masukkan mi. Mi yang basah ni, kita masukkan dalam tu, betul? Tapi ini ada perbezaannya sedikit. Kalau kita tengok mi goreng basah Sabah ini mi yang dah kita dah sangai dengan minyak bijan. Okey. Lepas kita dah sangai, baru kita buat dia punya kuah dan kita tuang ke atas mi. Oh, okey. Nak tanya jugalah. Ini tadi saya dah tanya. Dah sebenarnya sebelum kita live, memang kalau kita sangai, kita nak adakan tekstur yang macam garing-garing macam ni. Bagi dia rasa crispy. Betul. Okey. Jadi memang cara masakannya lebih kurang macam mi kung fu, betul lah. Okey, sekarang ni pembantu sedang buat apa? Dia kita bancu minyak tepung jagung untuk pekatkan kuah dia. Nak bagi likat sikit lah. Nak tanyalah juga, kalau di Ikan Bakar Sempurna ni, selain daripada menu mi goreng basah Sabah ni, apa lagi antara lain menu-menu yang berasaskan mi yang ada di sana? Kita macam-macam, kita pelbagai menu dekat sana. Selain kita jual seafood, ikan bakar, latok, kita juga ada latok, kita juga ada menu Thai, macam tom yum apa semua, dan macam mi basah ni kita ada dua versi je. Satu mi basah dan satu mi kering. Mi goreng lah, tapi sama juga kita menggunakan mi kuning daripada Sabah. Okey, inilah keistimewaannya dan nama pun sempurna kan. Jadi itu menu-menu daripada Sabah. Kadang-kadang mungkin ada juga rakan-rakan kita yang tak berkesempatan nak pulang ke kampung, rindu masakan mak dan sebagainya. Bolehlah lepaskan rindu menikmati hidangan air tangan di sini kan. Betul. Okey, kalau kita tengok, adakah ini dah kita tunggu dia mendidih nak masak tuangkan? Ya, kita tunggu dia mendidih dan kita tuangkan atas mi. Okey. Sambil-sambil tu, bagi penonton yang mungkin teringin nak menikmati hidangan ini kan, nak rasa air tangan daripada Sempurna ini, bagaimana cara untuk mereka nak tengok di media sosial? Okey. Kita ada Facebook Ikan Bakar Sempurna, IG Ikan Bakar Sempurna, TikTok juga sama Ikan Bakar Sempurna. So kita ada dua cawangan. Kita ada cawangan di area KL di Kepong dan satu lagi di Shah Alam Seksyen 7. Okey, di Shah Alam Seksyen 7 pun ada ya. Okey, kita dah nak tengok ni dia tuangkan ke atas ni, sayurnya masuk. Sayur kita masuk last lah, tak nak bagi dia. Kita nak sayur tu tekstur dia rangup. Okey. Sambil kita nak tengok rakan kita ni tuangkan kuahnya, ini hasil yang dah siap sebenarnya. Sedap kalau kita makan panas-panas kan? Betul. Lagi-lagi dengan Wajib cuaca likat-likat. Potong pula cili padi kan. Sedapnya dengan cuaca yang angin sepoi-sepoi bahasa ni. Kita nak berehat dahulu seketika. Sambil-sambil di hujung nanti kami akan kongsikan lagi kepada anda menu-menu istimewa hari ini, mi basah. Wanita hari ini. Misi kali ini untuk mencari mi Maggi paling viral di Malaysia. Ramai yang suka Maggi. Kalau tak sedap, kita tak sampai di sini. Reti aku mana? Kita suka dah. Memang terbang. Tapi memang unik, memang special. Makanan rakyat dekat di hati, rasa sah Malaysia jadi inspirasi. Walau sesibuk mana pun, saya akan pastikan ada masa untuk secawan Tehbo. Rasanya memang lebih kau setiap masa. Warnanya yang cukup pekat serta aroma yang memikat. Seperti menikmati kesegaran kebun teh Cameron Highlands. Semestinya pilihan saya. Tehbo, lebih kau, lebih Panggil pom. Mati ketu. Engkau denganku. Viral topik ni on the spot. Lain dengan lain. Dia kayu. Luar biasa ni dia. Dari botol asal kami ke botol yang diperbuat daripada plastik kita semula.
Kini, setiap botol air mineral semula jadi spritzer, memberikan nafas baru buat alam sekitar. Wanita hari ini. Mi Bandung, mi Hailam. Because senang nak dapat kat mana-mana pun. Kat Malaysia ni senang je, kita pergi kedai mana-mana pun dapat. So itu juga one of my favourite tu sebab mak saya suka buat mi Bandung tu. Saya suka mi udang. Sebabnya bila kita makan udang tu, dia punya aroma manis tu memang sedap lah. Sebab saya pun orang Penang juga. Jadi saya biasa makan yang betul-betul pure punya. So memang kalau duduk kat KL pun mencari jugalah. Wantan mi and then Cantonese, kuih tiaw. Benda-benda yang macam tu lah. Kenapa? Sebab dia macam Cantonese kuih tiaw apa tu semua tu, dia macam very clear. So dia rasa macam very refreshing bila kita makan panas-panas kan. And then rasa dia pun sedap. I suka mi goreng macam biasa and mi mi Johor. Mi yang paling saya suka because saya daripada Penang. Of course saya suka mi goreng mama lah. Okay, sebab dia punya especially yang digoreng dengan arang tu kan, sebab dia ada bau gorengan, aroma daripada arang tu yang membuatkan mi tu lain daripada yang lain lah. Lepas tu dia macam dia letak cucuk udang, lepas tu dia letak tau kuah, sambal sotong, so memang special lah. So saya rasa mi tu memang tiada tandingan lah. Itu dia Sugi antara pilihan-pilihan mi kuning ni. Sebab lain orang lain cita rasanya kan. Jadi ada yang suka nak mi goreng, ada yang suka mi kuah, ada macam-macam lagi. Ini komen daripada Aizun Rahimi Said di Facebook. Okey, baik. Mungkin awak boleh bacakan dahulu. Kata Aizun, mi Hailam pilihan keluarga kami. Sebab mudah je nak sediakan, guna bahan apa yang ada di dapur. Asalkan ada bahan asasnya iaitu lada hitam, sos tiram, telur. Nak masak ni kena rajin je, semua jadi mudah. Kena rajin kata kuncinya. Tapi sebab betul juga kadang-kadang mak-mak ni kalau kat rumah bila pergi beli barang dapur, kebiasaannya mereka memang akan ada stok ni mi kuning. Mi kuning mihun, kalau yang kering mihun lah kan. Sebab kalau saudara-saudara mara tiba-tiba datang, Assalamualaikum. Paling cepat dan mudah nak masak mi kuning ni. Cakap pasal mak-mak, Izahar Adam berkata hari ni mak saya masak kari ikan sedap-sedap. Ada kari ikan tu awak masak, awak makan dengan mi kuning ke? Macam mana tu? Kadang-kadang boleh tu. Jadi sebenarnya ikut cita rasa kita macam mana kita nak variasikan mi kuning ni. Dan tadi kita dah kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita menu-menu yang boleh divariasikan dari mi kuning ni. Tapi mungkin ada juga dalam kalangan penonton tertanya-tanya lah agaknya, macam mana cara buat mi kuning ni kan? Saya pun ada soalan ni, macam mana nak buat ni? Jadi kami nak kongsikan bersama dengan anda kisah inspirasi seorang usahawan yang membuat mi kuning ni. Jom kita saksikan. Silakan. Atas minat yang tinggi dalam pembuatan mi kuning, Nabisha Ibrahim dari Shah Alam Selangor ini sanggup melepaskan jawatan dalam sektor guaman 16 tahun yang lalu. Bermula secara kecilan di rumah, kini dia sudah memiliki sebuah kedai makan serta hasil mi kuningnya yang kini sudah dipasarkan di seluruh Lembah Kelang. Idea tu datang sebab bila saya dah tak bekerja, kita biasa kerja kan, kita keluar pagi balik petang, hari-hari keluar kan. Bila duduk rumah tu fahamlah. Dia jadi macam tak tahu nak kata. So rasa macam tak boleh kena start something kan. Jarang-jarang kita dengar ada usahawan Muslim yang buat mi kuning masa tu, tahun itu. Kemudian permintaan mi di kalangan orang Muslim pun memang tinggi. So saya startlah pergi ambil kelas apa semua, buat R&D sendiri, sampailah saya dapat rasa yang saya nak, yang saya dah bagi test dekat jiran saudara mara kan. Dapat tu dan kita start. Sebenarnya tak susah pun buat mi ni. Dia susahnya sebab dia perlukan tenaga yang lebih. Untuk mi kita cuma perlukan bahannya tepung gandum, garam dengan kita panggil alkaline water lah, air abu. So macam kami, air abu kami buat sendiri. Kami tak beli yang kat market tu sebab dia punya dos agak tinggi. Kalau kita buat sendiri, kita adalah bahan dia, kita sabur sodium bikarbonat lah, kita campur dalam tu untuk dapatkan air abu tu. Kita akan mixkan dengan pewarna sedikit. Itu je bahan dia, tak banyak pun. Proses dia macam biasalah, kita akan buatkan dia dough, canaikan dia, potong, rebus dan dah siap. Dan mi ni walaupun kita tak masak dengan kuah ke tak goreng ke, dia boleh makan macam tu saja. Sebab anak I dari kecil dia memang suka, dia makan macam tu je. Sebab mi ni memang tak orang kata takkan ada side effect sebab I dah
kurangkan sangat-sangat dia punya alkaline water tu. Dan I tak pakai langsung pengawet. Nabisha ingin menjadi peneraju dalam mengeluarkan mi kuning bebas kapur kerana baginya mi yang dibuat sendiri secara homemade lebih selamat dan kualiti lebih terjamin. Jatuh bangun dalam perniagaan adalah lumrah baginya. Namun apa yang penting, semangat ingin terus berjaya tetap tersemat di dalam diri Nabisha. Apa-apa bisnes, apa yang penting adalah kesabaran dengan tak boleh give up. Kalau you nak rasa you nak berniaga lama, you nak betul-betul fokus, you nak serius dalam bisnes ke atau apa sahaja yang you buat, kena ada sikit investment. Investment tu sama ada duit, masa, tenaga, you kenalah. Kalau you rasa you tak nak invest, you tak akan dapat apa yang you nak. Siapa sangka dari minat kini menjadi sumber pendapatan, apapun jua yang dilakukan haruslah disertakan dengan kesabaran dan doa agar terus mengecapi kejayaan. Okey, macam tu. Rupanya. Teringat saya masa kecil saya main plasticine buat macam ni, kita buat kan. Tu je saya mampu. Yang ni tak apa, kita beli je lah. Saya beli je lah. Tapi sebenarnya ramai juga dalam kalangan penonton-penonton saya yakin yang memang ada juga buat mi sendiri dekat rumah. Ramai yang buat sendiri sebenarnya kan. Chef pun anggut-anggut, memang chef dah biasa buat sebenarnya. Dan sekali lagi mungkin kita nak kongsikan kepada penonton kita yang mungkin terlepas pandang hari ini antara menu-menu yang dikongsikan. Kalau mungkin boleh dikongsikanlah kalau penonton-penonton teringin nak menikmati hidangan mi kari. Afifi, media sosialnya? Facebook. Tak apa, ada mic kat situ. Facebook Dapur Darurat, IG Dapur Darurat. Boleh juga direct WhatsApp kita 017-416-1102. Okey, itu dia. Dan di sebelahnya Ashraf. Kalau nak makan mi kicap Ipoh, di mana lokasi dan Instagramnya sekali lagi Ashraf? Kedai saya dekat Ipoh. Nama kedai Mi Daud Mak Jasa. Okey. Buka pukul 4 sampai 9.30 malam setiap Isnin sampai Sabtu. Boleh call juga untuk datang 019-44-100-96. Okey. Ingat tu tau, hari Isnin sampai Sabtu je, nanti dah pergi Ipoh marah pula. Hari Ahad dia pergi marah. Hari ni dia tutup. Kita pergi Ipoh ni sebab nak makan, dia tutup pula ya. Okey. Yang mungkin nak dah biasa nak tengok menu-menu chef macam-macam yang dikongsikan bersama dengan chef. Mungkin kalau terlepas pandang nak menuntut ilmu ni dengan Chef Asma, bagaimana caranya? Okey, boleh layari pergi kepada page Chef Asma Kitchenware ya. Kat situ saya ada banyak share juga resipi-resipi dan menggunakan produk-produk kitchenware yang ada yang saya jual lah ya. Okey, itu untuk menyenangkan kita membuat resipi-resipi kita dengan menggunakan produk-produk elektrik. Okey, baik. Dan Puan Burhana pula tadi berkongsi mi basah Sabah. Di mana? Apakah laman IG-nya Puan? IG kita Gambarkan Sempurna. Facebook pun Gambarkan Sempurna. TikTok pun sama. Kita ada 2 cawangan, satu di Shah Alam Seksyen 7 dan area KL cawangan kita di Kepung. Okey, baik dah sekali. Ini dah dari terbau 12 hari sampai 12 malam. Okey. Azfar, dah terbau-bau dah mi goreng mamak ni. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton kalau mereka nak menikmati hidangan mi goreng mamak ini. Macam mana? Macam mana penonton nak tahu kedainya, media sosial? Okey. Kita buka daripada hari Isnin hingga hari Sabtu. Pukul 8 pagi hingga pukul 7 petang. Media sosialnya? Media sosial kita ada Instagram je masa sekarang, migorengmamak.ali. Okey. Kita kat mana ni? Kedai depan Shell Taman Tun. Kita dekat depan je. Okey. Baiklah. Baik, itu dia perkongsian buat hari ini dan terima kasih kepada anda semua yang berkongsi juga menu-menu kegemaran anda. Sempatlah juga kami bacakan beberapa tadi dan esok. Panas. Esok kita nak kongsikan tentang topik dunia tipu-tipu. Bagaimana sebenarnya ramai juga dalam kalangan mereka yang di media sosial ini sanggup meminjam barang, sanggup berhutang dan sebagainya semata-mata untuk mendapat populariti dan juga perhatian dalam dunia tipu-tipu ini. Esok perkongsiannya, jadi kongsikan juga pengalaman anda dan mungkin anda sendiri ada pendapat anda tersendiri. Esok jam 12 tengah hari jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Okey, kita. Usahawan ibu istri permaisuri.